Bahagian 5 adalah mengenai pendaftaran. Ia merujuk kepada Seksyen 87 sehingga Seksyen 124. Ia berkaitan dengan perundangan berkaitan pendaftaran urus niaga tanah, maksud terma pendaftaran, penyaksian tanda tangan di bawah Seksyen 97, siapa-siapa pihak mana yang boleh, yang layak menyaksikan tanda tangan sama ada dalam kes transfer pemilik tanah ataupun transferi, contohnya bakal pemilik, penggunaan surat kuasa wakil ataupun power of attorney, keutamaan pendaftaran berdasarkan nombor siri, tarikh, masa dikeluarkan. Maknanya apabila ada 2 urus niaga didaftarkan merujuk kepada satu hak milik, ianya mesti berdasarkan kepada urutan keutamaan. Perlu diselesaikan terlebih dahulu, barulah urus niaga yang berikutnya diproses. Begitu juga perundangan berkaitan dengan caveat dijelaskan di bawah dalam bahagian 5, pembetulan, kaedah pembetulan ke atas hak milik, prosedur, proses menggantikan hak milik yang hilang ataupun musnah, dan juga carian rasmi dan salinan disahkan benar. Bahagian 6 tak ada, dimansuhkan. Bahagian 7 ada berkaitan dengan kutipan hasil tanah yang merujuk pada Seksyen 130 hingga Seksyen 150. Ini berkaitan dengan perundangan berkaitan kutipan sewa tanah, prosedur mengutip sewa tanah sekiranya berlaku keingkaran, notis jualan, dan perundangan berkaitan pelindungan awam. Jika sekiranya tanah-tanah yang dicagar sebagai contoh tidak dapat dibayar, maka pihak pemegang cagaran hendaklah boleh memohon ke Jabatan Tanda Ukur untuk tanah-tanah tersebut dilelong berdasarkan melalui pelelongan awam. Bahagian 8 adalah berkenaan dengan penandaan dan juga ukur, di mana yang merujuk kepada Seksyen 151 hingga Seksyen 163. Dia membincangkan tentang punca kuasa kepada jurukur untuk menjalankan kerja ukur dan penandaan sepadan, notis untuk merantis notis untuk merantis garisan sepadan, tanggungjawab ketua kampung untuk melaporkan kepada penolong pungut hasil tanah sekiranya batu sepadan diganggu, dirosakkan, dialihkan ataupun dimusnahkan. Okay. Kemudian bahagian 8 juga membincangkan atau menjelaskan kesalahan dan hukuman kepada pihak yang mengganggu merosakkan mengalih batu sempadan dan juga stesen trip. Di sini juga dinyatakan tanggungjawab pengarah dan ukur apabila diarah oleh menteri yang berkenaan, menteri yang bertanggungjawab untuk membuat pengiraan bagi menentukan ketepatan kerja ukur yang dijalankan dan menyediakan pelan yang menunjukkan kedudukan tanah berdasarkan koordinat. Okay. Pengukuran yang dijalankan dikenakan bayaran mengikut kadar yang ditetapkan, prescribed fees yang telah pun ditetapkan. The lagging. Okey. Bahagian 9 adalah berkenaan dengan pencerobohan dan hukuman. Dalam bahagian 9 ni kadang-kadang disebut trespass, kadang-kadang disebut encroachment. Jadi bila saya merujuk kamus perbezaan antara trespass dan encroachment, ada yang menyatakan bahawa trespass ini bila kita masuk untuk satu tempoh yang singkat, kita lalu tanah orang, itu kita trespass. Encroachment pula kita masuk tanah orang, kita dirikan bangunan. Kita masuk tanah orang, kita tanam dengan tanaman. Kita usahakan dengan tanaman. So ini adalah terma-terma
yang apa ni perundangan, I think it's best to leave to the expert lah. Ianya merujuk kepada Seksyen 164 hingga Seksyen 172, di mana magistrate boleh mengeluarkan saman ke atas pihak yang menduduki tanah kerajaan atau tanah yang dirizabkan secara tidak sah untuk hadir ke mahkamah berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemungut ataupun kaki tangan awam. Ordinan ni kadang-kadang disebut pemungut, kolektor ataupun assistant kolektor. Dia kadang-kadang merujuk kepada pihak yang sama. Setelah perbicaraan dijalankan, magistrate boleh mengeluarkan perintah kepada pihak polis untuk menyahkan ataupun menghalau pihak yang didapati bersalah, mengeluarkan perintah warrant. Hukuman ke atas pihak yang didapati bersalah, perundangan berkaitan kaedah menebus kerugian dan kehilangan hasil kerajaan akibat kesalahan di bawah beberapa seksyen, kesalahan menceroboh laluan awam seperti jalan raya dan sungai untuk kegunaan awam. Hukuman ke atas menyalahi peruntukan, terma, syarat dalam ordinan tanah, kompaun boleh dikenakan ke atas kesalahan yang dibuat. Sementara bahagian 10 adalah berkaitan dengan penguatkuasaan dan ia merujuk kepada Seksyen 173 sehingga Seksyen 184, yang mana pengarah ataupun pegawai yang diberi kuasa, diberi kebenaran, mempunyai kuasa untuk masuk, menyita, menyiasat, menangkap pihak yang dipercayai telah melakukan kesalahan di bawah ordinan tanah Sabah. Dan semua peralatan kenderaan bahan yang disita hendaklah disenaraikan. Begitu juga Seksyen 10 ini menjelaskan tentang kuasa ke atas kes yang disiasat. Peralatan kenderaan bahan yang disita boleh dirampas atau dipulangkan kepada pihak yang disiasat untuk tempoh sementara atas syarat dan terma yang dikenakan oleh pengarah tanda ukur. Perintah mahkamah sekiranya pihak yang didakwa didapati bersalah, perundangan berkaitan kesalahan jika dilakukan oleh badan korporat, kuasa untuk menjalankan pendakwaan. Ini adalah 10, hanya dia punya gist yang saya jelaskan secara ringkas.